اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. بحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haramin bismika. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya bit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukurullah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhum ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian lepas subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iya kan.
InsyaAllah kita masih lagi teruskan baca kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Masuk dah ayat 14 surah Yunus, insyaAllah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat, surat 115, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat yang ada grup, yang ada apa, share kita. Kita share, mohon, insyaAllah. 115, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat yang ada grup, yang ada share kita. Kita tengok sama-sama kita baca, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Surahul Azim, surah Yunus ayat nombor 14, insyaAllah. Terjemahannya, kemudian kami menjadikan kamu, yakni wahai umat Muhammad, khalifah di bumi, khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apakah pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Ayat 14 surah Yunus, muka surat 115 kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Ini ya, Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad untuk khalifah di bumi, menggantikan mereka yang Allah telah binasakan, supaya Allah mahu melihat apakah pula corak bentuk kelakuan yang kita akan lakukan. Allah nak perhati kita pula. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Selepas daripada musnahnya manusia-manusia dahulu, kami melantik kamu pula sekarang ini menjadi pengganti mereka itu, untuk menjadi khalifah aku, kata Allah, di muka bumi ini, mim ba'dihim, selepas daripada berlalunya mereka itu, linanzura, tujuan kami melantik kamu supaya kami boleh memerhati kaifa ta'malun, bagaimana caranya kamu bekerja dan kamu bertindak. Ini ayat yang awal. Apabila Allah musnahkan manusia terdahulu, tidaklah Allah membiarkan keadaan begitu tanpa melantik pengganti. Summa ja'alnakum, kemudian Allah lantik kamu pula, wahai manusia yang ada sekarang ini, khalaifa fil ard, sebagai pengganti Allah di muka bumi, ya, menjadi wakil. Sekarang ini kamulah wahai Muhammad, dan kamulah wahai umat Muhammad pengganti Allah. Dengan sebab bumi ini kepunyaan aku, kata Allah, sepatutnya aku duduk di bumi, tetapi sebagai Tuhan aku lantik kamu wahai manusia sebagai pengganti aku, yakni Allah, sebagai khalifah aku, kata Allah Ta'ala. Artinya, apa yang Allah kata halal, kamu kena kata halal. Yang Allah kata wajib, kamu kena kata wajib. Yang Allah kata haram, kamu kena kata haram. Kerana apa? Kamu wahai manusia, kamu adalah khalifah aku, kata Allah, pengganti aku. Takkanlah sebagai khalifah benda yang Allah kata haram, kamu kata halal. Benda yang aku kata halal, kamu kata haram. Tidaklah patut kamu berlagak seperti Tuhan, sedangkan Allah buat kamu untuk khalifah, mengganti Allah di muka bumi. Ini jadi wakil pada Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk jaga bumi, untuk menguruskan bumi. Hanya Al-Quran sajalah, kata Tok Guru Royak, iaitu yang beritahu mengenai khalifah. Teori-teori yang diajar manusia di Eropah kepada manusia timur, kepada manusia barat, walaupun digubal oleh pensyarah-pensyarah universiti yang terkenal, mereka tidak pernah mengajar kepada murid-murid bahawa kita semua sebagai pengganti Tuhan. Apa yang diajar kepada kita ialah, kalau kamu bijak, kamu boleh dapat pitih, kata Tok Guru. Pitih tu duit. Kamu dapat pitih atau duit yang banyak. Kamu boleh berpengaruh tinggi. Bagaimana cara hendak bijak? Begini caranya. Yang mengajar kita supaya kita faham, sedar bahawa kita pengganti Allah di muka bumi. Hanya Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ajar kepada kita bahawa semua manusia di muka dunia ini khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada dalam Quran. Kita ni jadi khalifah di dunia untuk menguruskan sebaik-baiknya di dunia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Banyak ayat Al-Quran yang memberitahu kepada kita bahawa semua manusia di muka dunia, sama ada Melayu, Cina, orang putih, Amerika, hakikatnya, kata Tok Guru, semuanya adalah khalifah. Baki lagi sama ada manusia sedar atau tidak bahawa dia seorang khalifah, terserahlah di atau terserlah. Baki lagi sama ada manusia sedar atau tidak bahawa dia seorang khalifah, terserahlah di atas cerdik bodoh masing-masing dan di atas tadabbur, iaitu pengamatan masing-masing. Hebat ke tak hebat, level mana dia jadi khalifah, terserah kepada manusia tersebut. Sama ada pandai atau tidak, itu kepada masing-masing, iaitu dipanggil tadabbur. Maksudnya untuk mencari makna di sebalik zahir sesuatu perkara. Sebab tu tadabbur ni yang digunakan setiap usaha manusia untuk mendalami hakikat perkara. Tadabbur ialah usaha seorang terhadap ayat Al-Quran, diperhatikan ataupun diamati sebenar-benarnya ayat Al-Quran. Dan dunia sebagai khalifah, dia kena tadabbur juga masing-masing. Islam mengajar kepada kita, summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Maksud dia, kami lantik kamu jadi khalifah. Sebab itu kita kata, wahai mulut, jangan sebut perkara-perkara yang Tuhan kata tidak baik, kerana aku ini pengganti Tuhan. Wahai kaki, jangan pergi ke tempat yang tidak baik, kerana aku ini pengganti Tuhan. Wahai tangan, jangan ambil barang tidak baik, kerana aku ini pengganti Tuhan. Jangan tulis cerpen cerita tidak baik. Jangan sign cek untuk belanja barang tidak baik. Tu bila dah mewakili Allah, bila dah mewakili kerajaan Allah, tak boleh. Apa yang tak boleh, Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Ni kita dah diwakilkan. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Kami lantik kamu jadi khalifah. Allah lantik kita sebagai manusia sebagai khalifah. Kita kena jaga apa saja benda yang terlibat dengan tangan, mata, telinga.
Kerana itu kita ini khalifah Allah Ta'ala untuk menjaga tubuh badan kita. Tu yang diingatkan selalu, jaga anggota-anggota kita. Yang paling penting 7 anggota utama kita. Ya. Antara yang utama ialah tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga. Kerana kita ni mewakili dan kita dijadikan sebagai khalifah Allah Ta'ala untuk jaga seluruh tubuh badan kita. Itu kalau kita dah dengan diri kita. Kalau kita dengan anak isteri kita, seperti itu jugalah. Tadi dengan diri sendiri, dengan tubuh badan diri sendiri. Kemudian dengan keluarga kita, ya, kita dengan anak isteri kita, seperti itu jugalah, kata tu guru. Kalau kita dengan masyarakat, seperti itu jugalah. Dia bermula daripada rumah, daripada diri sendiri sampailah ke masyarakat. Kalau kita juga dengan negara pun sama juga. Dengan negeri macam itu jugalah, kata Tok Guru. Sebab itu tidak ada apa-apa walaupun kita rebah bangun. Rebah bangun dalam memperjuangkan Islam. Kerana kita ini khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Jangan kita duka cita, jangan kita bimbang. Sebab jatuh bangunnya nak memperjuangkan Islam. Dengan erti kalau di tanah air kita, di Kelantan dan di Malaysia, orang lain berbuat seperti kita, maka kita tidak akan dapat sedikit pun. Kita perlu melawan dia sebab dia buat serupa dengan kehendak Tuhan. Tapi jangan dengan sebab orang lain tidak buat lagi, maka kita kena buat. Mudah-mudahan satu masa kelak semua yang terpaut dengan kita menurut perjuangan kita. Kita bukan hendak balah, kata Tok Guru. Bukan nak bergaduh sangat. Bukan hendak berebut kerusi meja sangat. Itu sebenarnya yang dicita-citakan oleh Tuan Guru. Kerana apa? Allah lantik kamu. Linanzura kaifa ta'malun. Supaya Allah bendak kelih. Supaya Allah nak tengok pula bagaimana cara kita ni bertindak. Allah lantik kamu menjadi khalifah sekarang bukan sebagai satu hadiah, bukan sebagai kebetulan, bukan sebagai satu penghormatan ataupun kehormatan. Tidak. Allah lantik kamu menjadi khalifah linanzura. Aku untuk cek dan perhati apa yang kita buat. Itu bukan hadiah, bukan kehormatan. Allah nak tengok macam mana kita uruskan, manage ataupun tidak manage. Itu. Ya. Sebagaimana aku perhatikan zaman dahulu, maka Allah lantik kamu kerana aku telah tengok. Kalau kamu jahat, Allah balas seperti orang-orang terdahulu juga. Kerana sifir tidak berubah. Tiap-tiap orang jahat mesti dimusnahkan. Tidak kira orang zaman dahulu, tidak kira zaman sekarang. Ini kena faham. Sifir Allah Ta'ala sama. Daripada zaman Fir'aun, zaman Tok Adam, sampailah zaman sekarang, sifirnya tidak berubah. Allah lantik kita kerana Allah hendak tengok, perhati kita. Sifir, kalau kamu jahat, Allah balas seperti orang-orang terdahulu juga. Dia tak pilih siapa. Walaupun kita umat Muhammad SAW. Kalau kita jahat, sama juga macam orang terdahulu. Pasal sifirnya tidak berubah. Tiap-tiap orang jahat mesti dimusnahkan. Tidak kira orang zaman dahulu, tidak kira zaman sekarang. Ini kena perhati. Ya, maknanya peringatan Allah Ta'ala terlampau hebat juga. Kata Tok Guru, sekarang ni, lo ni kata dia, Allah Ta'ala beri kita menjaga sebuah negeri dan dia perhatikan kita perintah negeri mengikut kehendak dia ataupun tidak. Bila kita dapat diperintah, bila kita dapat jadi pemerintah, Allah bagi nak tengok kita ni menguruskan negeri tu macam mana.
Ikut perintah Allah Ta'ala ataupun ikut perintah kita sendiri. Allah nak perhati. Kalau ikut kehendak Allah, umur kita akan panjang. Kalau tidak, akan musnah kita sebagaimana orang terdahulu musnah. Habis licin. Bahasa keras dia, rata terus. Berlaku dah berlaku dulu. Ini kata tu guru. Kalau dahulu bila negeri ini diperintah oleh orang lain, negeri menjadi kucar lanar, kata Tok Guru. Habis licin, kacau bilau, kata Tok Guru. Tetapi sekarang Alhamdulillah, Tuhan hantar balik orang itu dan Tuhan beri bui kepada kita. Bila Tuhan beri kepada kita, kita jangan sedap duduk. Kerana inna rabbaka labil mirsad. Ya. Labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa mengintipmu. Mengintip atau mengintai kita sebenarnya. Bila Allah mengintai, tuan-tuan, bukan nampak lagi. Kita kalau mengintai, mengintip, belum tahu boleh nampak. Allah mengintai atau mengintip memang sejelas-jelasnya. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu duduk di Al-Mirsad. Al-Mirsad misalnya seperti warden, duduk bertugas dalam penjara. Atau kalau di kota-kota besar ada tempat checkpoint, roadblock. Kalau orang lalu bawa beras, bawa dadah, dia cek semua. Tempat seperti itu dipanggil Al-Mirsad. Tuhan kata, aku ni sokmo duduk di roadblock. Siang, malam, pagi, petang. Yang mana khianat, aku ambil tindakan. Allah. Polis kadang-kadang 24 jam pun tak terdaya. Tapi Allah SWT setiap saat dia sedang buat roadblock. Dia sedang buat checkpoint. Dia sedang ada dalam CC kamera. Kalau jadi warden, dia jadi warden 24 jam. Allah, tuan-tuan, nak lagi mana kita? Kerajaan Islam juga memasuki, ya. Kerajaan Islam juga termasuk dalam sifir ini. Bila kita perhatikan bagaimana kerajaan Umayyah punah, kerajaan Abbasiyah punah, kerajaan Uthmaniyah pun punah, mesti kita berjumpa dengan kezaliman-kezaliman yang berlaku. Cumanya beza kerajaan Islam dengan kerajaan sekular ialah kerajaan sekular punah dari bawah lagi. Kerajaan Islam dari segi asasnya betul, tetapi punah itu kerana individu-individu tertentu. Itu bezanya. Ya. Kerajaan sekular dengan kerajaan Islam. Yang Islam contohnya Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah contohnya. Pasal apa? Berlakunya dengan bab kezaliman-kezaliman. Ya. Kerajaan Islam asasnya betul. Punahnya bukan lain, iaitu bab individu-individu. Berlaku sekarang, berlaku juga sekarang ni. Kerajaan sekular dia punah dari bawah lagi. Itu kena-kena gitu. Tu cerita ayat nombor 14. Ya, diceritakan bab ayat nombor 14 mengingatkan kita Allah jadikan kita ni sebagai umat Muhammad sebagai khalifah bumi. Ya, khalifah bumi untuk menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya yang sebelum ni, supaya Allah melihat, Allah nak lihat kita pula, nak perhati kita pula, bentuk perangai kelakuan kita bila jadi khalifah pula. Itu summarize daripada ayat nombor 14. Kita terus pada ayat 15 insya-Allah. Ya, dapat separuh ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddilhu Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in
attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sadaqallahul azim. Surah Yusuf ayat nombor 15, terjemahan dia. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Al-Quran yang lain daripada ini, atau tukarkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menuntut apa yang diwahyukan kepada aku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab yang besar, yakni soal jawabnya. Surah Yunus ayat nombor 15. Ni hebat juga ayat ni, peringatan yang dahsyat. Tengok teruskan. Adakah orang sekarang ini, kata Tok Guru, orang lo ni mengambil iktibar daripada kemusnahan orang dahulu? Ingatan untuk itu. Ataupun dia sendiri melanjutkan perangai orang yang telah ditimpa azab Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala sebut perangai manusia selepas dilantik menjadi khalifah. Wa iza tutla alaihim ayatuna, maksudnya bila dibaca di depan mereka itu ayat-ayat kami, ayat Allah. Kalau kita terjemah mengikut bahasa Melayu, artinya ala, atas mereka itu. Bila dibacakan ayat kepada mereka, terjemahan ini tidaklah tepat sebab bahasa Melayu guna terjemahan baca kepada mereka. Serupa juga kitab-kitab Jawi sebut dalam bulan puasa disunatkan berbuka puasa dengan tamar. Berbuka puasa di atas tamar. Yang dimaksudkan ialah sunat berbuka puasa dengan buah tamar. Tapi dengan sebab Arab gunakan perkataan ala, maka terjemahannya harfiah. Ala ialah atas. Bila orang kampung baca berbuka atas tamar, seakan-akan duduk congok mencangkung di atas raga buah tamar dan makan di atas itu. Dia jadi begitu bahasa. Itu perkataan bahasa Melayu. Kalau bahasa yang Arab, dia direct terus, maknanya buka puasa dengan tamar. Tapi diterjemahkan bahasa Melayu di atas tamar. Itu contoh bahasa Melayu, kelebihan bahasa Melayu. Apabila Allah lantik kamu menduduki bumi ini dengan menggantikan orang terdahulu, maka tentunya ayat-ayat Allah sampai kepada mereka dan ayat Allah dibaca. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, qala allazina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak ada harapan langsung, tidak ada ingatan langsung hendak berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Apa dia kata? Itu bi Qur'ani ghairi haza aw yabaddilhu. Wahai Muhammad, kamu bawa Al-Quran lain ataupun tukar separuh-separuh. Bila dibacakan ayat tu, tak nak terima juga, ingkar juga. Dia memang langsung tak ada harapan, nak langsung nak ingat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini ada grup dia, nak lari daripada Allah Subhanahu. Kalau kita nak baca secara wasal, bila kita baca liqa'ana a'ti. Tapi kalau kita wakaf setakat liqa'ana, kita baca i'ti. Jangan baca u'ti. Kaedah saraf kata, kalau ain fi'il mudhari' ya'ti, baris di bawah, maka kena baca i'ti. Tetapi kalau ain fi'li mudhari', baris di depan kena baca baris depan. Maksudnya ikut yang di depan.
Ini kaedah saraf yang terbawa-bawa di dalam ilmu tajwid. Sebab itu kalau baca Al-Quran kita tidak boleh bergantung dengan baris sahaja. Kalau kita bergantung dengan baris sahaja, serupa kita berjalan dengan gelap. Berjalan dalam gelap, bergantung dengan pagar tangga. Jadi Al-Quran ini selain daripada menjaga baris, perlu juga mengetahui kaedah ilmu nahu dan saraf. Orang kafir mengatakan Quran yang kamu bawa ini, wahai Muhammad, tidak kena dengan angin aku. Bolehkah tidak kamu membawa Al-Quran lain yang kena dengan selera aku? Kalau yang kamu royak, kata tu guru, kalau yang kamu beritahu kena dengan selera aku, barulah aku turutkan kamu. Kalau kamu tidak boleh tukar sebuah Al-Quran 100% pun, au baddilhu, ataupun tukar ayat-ayat, buang ayat terjamkah, ayat keratlah, ya, ayat kerat tangankah, dan gantikan dengan ayat baru yang kena dengan kehendak aku. Ketika itu bolehlah aku turutkan kamu. Kata orang yang langsung tidak mempunyai ingatan hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga ditujukan direct kepada orang kafir atau munafik, tetapi Tuhan menggunakan bahasa lain. La yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak ada ingatan langsung hendak berjumpa dengan aku di akhirat kelak. Mudah-mudahan ayat ini terasa lunak kepada mereka. Ini tuju kepada orang munafik dan orang kafir yang langsung tak nak berjumpa, tak ada ingat langsung nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, ya, satu daripada syarat utama meresapkan fahaman Al-Quran dalam hati terletak di atas keyakinan untuk berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak. Baca Quran, baca, tapi kena ingat bila baca tu dah yakin kita suatu masa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita yang ada di dalam dewan ini, kata Tok Guru, yakinkah tidak dibawa aku tetap akan berjumpa dengan Tuhan di akhirat kelak? Kalau hati kita tidak yakin, banyaklah perkataan-perkataan yang terbit daripada mulut kita bercanggah dengan ajaran Al-Quran sendiri. Bila keyakinan kepada akhirat tidak ada, keyakinan hendak berjumpa dengan Tuhan di akhirat pun tidak ada, maka akan timbullah pertentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak yakin dengan Allah Taala, memang confirm, memang dia jadi opposite ataupun berlawanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah selama lebih 13 tahun Nabi di Mekah, sembahyang tidak diwajibkan, puasa tidak diwajibkan, haji dan zakat tidak diwajibkan. Yang adanya ialah memasukkan akidah di dalam hati manusia Arab Mekah. Yang penting sekali akidah tauhid, akidah nubuwah dan akidah al-ba'asu wan nashr, kebangkitan dan perhimpunan hari akhirat. Itu yang diterapkan pada penduduk Mekah sebelum itu. Dia tak terus-terus nak tunaikan zakat, sembahyang dan lain-lain yang utama dalam Islam. Dia pentingkan waktu sana manusia Arab di Mekah yang keras masa tu, dia pentingkan sekali akidah tauhid, akidah nubuwah dan akidah kebangkitan dan perhimpunan hari akhirat nak diceritakan. Akidah tauhid bermakna yakinkah kita tidak akan keesaan Tuhan. Al-nubuwah bermakna kepercayaan, bermakna mempercayai nabi, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Tauhid yang ketiga ialah berkeyakinan adanya dunia lain selepas dunia ini punah habis. Besi akan berkarat, rumah akan runtuh, pohon akan tumbang, manusia akan mati. Bumi ini, langit ini, bumi langit akan buruk, tumbang, punah, jahanam. Habis licin apabila tiba saat kiamat. Selepas daripada kiamat tiba alam lain lagi. Nama dipanggil akhirat.
yakin atau tidak dengan benda ini. Kalau kamu tidak yakin, banyak lagi lah kamu boleh bercakap bodoh, bercakap hodoh, buruk mengenai Al-Quran. Tetapi kalau kamu yakin perkara ini berlaku, maka kamu tidak sampai hati hendak baca, hendak kata ashti bi Qur'ani ghairi hadza, wahai Muhammad, bawa Al-Quran lainlah, au badilhu, atau tukar ayat tertentu, tidak akan kena dengan selera aku. Dia takkan berani. Kenapa? Dia yakin dah ayat Quran tu benar. Dengan cerita tauhid tadi, dengan cerita hari kebangkitan, maka dia yakin 100% dengan ayat Al-Quran. Tu. Panjang lagi ayat ini, kita berhenti takat tu. Kita sambung insya-Allah petang ni ataupun esok pagi. Petang ni hadis 40. Kita sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Mana yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwi a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri minna wa akhli awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Subhanallah al-aliyyi dayan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanallah man la yushaghilu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi azab. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was sami'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. تحسنا بالعز والجبر وتسمنا الملك الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق والله خير حافظ والأرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غني مغني يا فتى يا رزاق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz nak iklan sedikit kurma. Siapa yang cari kurma untuk bulan Ramadan, Ustaz ada kurma daripada fresh daripada Madinah, ya. Membeli sambil infak, ya. Pertubuhan indahnya sedekah di Bangi, InsyaAllah ada Ustaz, ya. Fresh kurma ambar, ada kurma ajwa, kita jual RM75 sekilo, murah, insyaAllah, fresh daripada Madinah. Kemudian kurma medjol, insyaAllah ada di sini, fresh semua daripada Madinah, insyaAllah. Ustaz ada stok, mohon sebar-sebarkan, ada dalam nombor dalam Facebook Ustaz, mohon insyaAllah sebelum datang bulan Ramadan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.